Di Seri Gedong, saya banyak mengambil wanita dan juga belia-belia dan memberi pekerjaan kepada mereka di Kampung Gedong. Assalamualaikum. Nama saya Ramtini Waiti binti Ramli. Berasal dari Kampung Gedong, Simunjan, Sarawak. Saya adalah seorang usahawan songket di Sarawak. Saya dah hampir dalam 17 tahun di mana saya mula belajar menenun songket di Pusat Kraftangan Kuching, Sarawak pada 2006. Saya belajar selama 9 bulan di sana. Dan pada 2008, saya telah mencari pengalaman bekerja sebagai penenun di Yayasan Tuanku Nur Zahirah dan bersambung di Tanoti House. Di situ saya belajar ataupun bekerja selama hampir dalam 5-6 tahun macam tu. Pada 2013, saya berhenti bekerja dan kembali ke kampung dan mula membuat tenunan songket secara solo, di mana saya mencari tempahan sendiri dan menjual songket saya sendiri pada 2013 dan 2014. Pada 2015, saya semakin mendapat tempahan dan saya mula mencari kawan-kawan untuk membantu saya menyelesaikan tempahan-tempahan. Dan dari situlah saya mula berfikir untuk membuat perusahaan sendiri, itu pada 2015, dan saya mendaftarnya pada 2016 dan mula aktif dalam tenunan songket, dan saya mencari identiti sendiri dalam tenunan songket. Dan pada 2016 lah saya buat research ataupun kajian sendiri di Kuching, di Kampung Nombo, di mana saya tahu asal tenunan songket Sarawak adalah dari Kampung Nombo, Kuching, Sarawak. Bagi pendapat saya, untuk pembelajaran tenunan songket lah dalam bidang saya, ia harus sentiasa diterapkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Di mana kebanyakan generasi sekarang, mereka tidak tahu tentang kewujudan tekstil-tekstil yang ada di Sarawak. Saya rasa pembelajaran tenunan songket harus didedahkan dan sentiasa diterapkan. Saya sentiasa mencari peluang dan ruang untuk idea-idea ataupun inovasi yang saya nak terapkan dalam perindustrian yang saya buat ni. Apabila saya sudah menceburi dalam bidang tenunan songket ni, ia banyak memberi sumber pendapatan kepada saya dan saya dapat bahagi kepada penenun-penenun di Kampung Gedong. Dan di sini, di Seri Gedong, saya banyak mengambil wanita dan juga belia-belia dan memberi pekerjaan kepada mereka di Kampung Gedong. Dan di situ saya rasa saya dapat memberi sedikit sebanyaklah membantu mereka menghasilkan pendapatan. Dalam perusahaan tenunan songket ni, penghargaan yang rasanya saya dapat adalah saya mendapat anugerah sebagai usahawan kraft muda oleh Kraftangan Malaysia 2022. Di samping itu, saya juga diberi penghargaan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, di mana saya diberi untuk mengajar para penghuni di penjara Puncak Borneo dan juga mengajar cikgu yang berada di Sentek Santubong tentang tenunan songket Sarawak. Untuk tenunan songket ni, perusahaan yang saya buat ni, cabaran dia banyak. Tapi saya sentiasa mencari penyelesaian. Setiap masalah yang berlaku, saya akan sentiasa mencari penyelesaian. Di mana untuk tenunan songket ni, masa adalah sangat penting.
di mana kami di Seri Gedong Songket membuat secara manual dan tradisional, iaitu 100% hasil tangan. Dan masa sangat penting dalam tenun songket. Dan apabila klien ataupun pembeli saya menempah, mereka memerlukan masa yang sangat singkat. Jadi itu di antara salah satu cabaran. Saya mencari caralah untuk menyelesaikan setiap tempahan-tempahan, di mana kami orang terpaksa bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan. Secara umumnya memang tenunan akan siap dalam masa 1 bulan ke 2 bulan untuk selesai 2,5 meter. Okey, hai. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit tentang proses-proses penghasilan songket di Seri Gedong. Kita mempunyai 10 proses tenunan songket di mana kita akan ada pewarnaan benang. Benang ini kami akan mewarna sendiri menggunakan pewarna yang saya beli di Terengganu ataupun juga pewarna yang kami hasilkan daripada alam, natural dye lah, seperti kunyit, daun-daun mangga, getah-getah pokok. Jadi itu akan juga menghasilkan warna. Yang itu adalah proses pewarnaan benang. Dan kedua, kita ada proses menerai. Menerai adalah proses menggulung benang yang kami nak bahagikan kepada peleting-peleting, buluh peleting lah. Jadi itu adalah proses menerai. Dan kita ada proses menganik untuk menentukan panjang dan lebar kain yang kami nak hasilkan. Dan kita ada juga proses menggolong. Menggolong adalah proses yang memerlukan hikmat tenaga yang banyak, seperti 4 orang lah. Di mana menggolong kami tidak dapat bersendirian. So dia memerlukan tempat yang luas. Kami akan buat proses menggolong dekat luar lah kebiasaannya. Dan kita ada proses menyampak, memasukkan benang ke dalam gigi jentera ataupun mata suri. Dan kita ada proses mengarap, iaitu proses untuk menjalin benang satu persatu untuk dibahagikan benang atas dan benang bawah. Kita ada proses menghubung, kita ada proses meneguh, menegangkan benang loseng ke dalam dukan tenun ataupun rumah tenun. Kita ada proses menyongket dan last sekali kita ada proses menenun. Proses menenun akan mengambil masa dalam 1 bulan ke 2 bulan, depend dengan desain yang kita nak buat. Dan apabila kita merangkumi 10 proses ni, ia akan ambil masa kepada 2 bulan ke 3 bulan siap satu helai samping yang berukuran 2,5 meter. Okey, jom saya share sedikit sebanyaklah tentang teknik-teknik proses tenunan songket di Seri Gedong. Okey. Yang ni adalah proses menerai. Menerai benang ke dalam peleting, buluh peleting itulah. Menerai dari benang yang hang yang kita letak ke dalam pelayang ni ke dalam peleting. Jadi kita akan asingkan benang tu satu persatu. Okey, yang dilihat sekarang adalah proses menganik. Proses menganik adalah untuk menentukan lebar ataupun panjang setiap kain yang nak ditenun. Dalam proses menganik, kita akan menganik yang kami memintal benang ke setiap ibu jari ni. Jadi setiap anikkan ataupun akan menghasilkan pembahagian benang kepada benang atas dan benang bawah. Okey, baru saja selesai dalam proses menghubung, di mana proses menghubung kita menyatukan benang lama ke benang baharu untuk menggantikan yang lama yang sudah habis. So Umi sekarang tengah membuat menarik benang yang lama digantikan yang baru ke dalam gigi jentera ataupun gigi mata suri. Dan selepas itu kita akan beralih kepada proses meneguh. Meneguh adalah menegangkan benang pada dukan tenun ataupun rumah tenun. Okey. Ini yang dibuat oleh Puan Pida sekarang.
Okey, yang dilihat sekarang adalah proses menenun. Proses menenun adalah proses yang terakhir dalam tenunan songket. Ia akan ambil masa dalam 1 bulan ke 2 bulan untuk diselesaikan dalam 2,5 meter. Nasihat saya untuk generasi sekarang tentang perusahaan ataupun perniagaan yang mereka hendak ceburi, saya rasa mereka tidak harus cepat give up, cepat mengalah. Kita harus ada yakin dengan semangat yang kita nak buat sesuatu tu. Jadi saya rasa sentiasalah berusaha dan teruslah usaha. Dan saya harap setiap keinginan ataupun setiap orang yang nak memulakan perusahaan, mereka harus sentiasa belajarlah tentang apa yang dihendaki.